Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Mingguan Temerloh Minggu ke-40, 13 Mei 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong berkenan menerima menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan delegasi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrade Square, London, United Kingdom pada 10 Mei 2022. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kemudiannya melawat pameran Tenun Pahang Diraja yang diadakan buat julung kalinya di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrade Square sempena Minggu Kraft London London Craft Week dari 9 hingga 15 Mei 2022. Seri Paduka Baginda yang juga penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja turut berkenan memberi penerangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan pameran tersebut yang menampilkan busana tenun hasil kerja tangan penghuni di penjara penuh dan penjara bentong Pahang, termasuk pilihan pakaian Seri Paduka Baginda sendiri serta koleksi rekaan dan tenun peribadi. Pameran yang bertemakan Menyulam Harapan Waving Hope turut menampilkan fabrik arkib dari Muzium Pahang dan koleksi baju kurung dan samping dirau Pahang serta penenun yang merupakan bekas banduan penjara. Sementara itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata beliau berasa bangga dengan sambutan memberangsangkan pameran Tenun Pahang Diraja kerana ia melibatkan hasil kreativiti penghuni penjara penuh dan bentong di Pahang. Beliau berkata program tenunan seumpamanya boleh ditambah baik termasuk dari segi latihan dan kemahiran serta mendapat sokongan orang ramai. Susulan kejadian banjir yang melanda Janda Baik Bentong, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warusdiwa Ismail telah mengarahkan beberapa tindakan dilaksanakan dengan keadaan segera, khususnya bagi membantu mangsa banjir yang terkesan. Menurut beliau, sebanyak 500 stek makanan dan bantuan lain seperti selimut, tuala, air mineral yang diselaraskan oleh kerajaan negeri diakhirkan kepada mangsa yang terlibat. Bagi membantu kerja-kerja pasca banjir termasuk pembersihan rumah, sukarelawan Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP khususnya dari Bentong akan melakukan gerak kerja secepat mungkin. Ketika ini, kerajaan negeri dan agensi yang terlibat sedang memberi tumpuan khusus kepada operasi penyaluran bantuan kepada mangsa banjir. Antara penyebab utama banjir di Janda Baik adalah kerana turunnya hujan yang terlampau lebat di kawasan hulu sehingga mengakibatkan berlakunya limpahan air dari sungai berhampiran. Ianya juga lanjutan daripada keadaan sungai yang telah cetek disebabkan banjir besar pada 17 Disember lalu. Curapan data stesen hujan di Kampung Janda Baik menunjukkan bahawa taburan hujan awal pagi tadi di kawasan tersebut ialah sebanyak 19.5 mm dalam tempoh 3 jam. Kadar hujan 19.5 mm dalam tempoh 3 jam ini dikategorikan sangat lebat kerana taburan normal hujan di bawah 10 mm. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berharap UMNO terus kekal relevan untuk mendepani segala cabaran dalam usaha meneruskan khidmat baktinya terhadap rakyat dan negara ini. Sempena ulang tahun parti itu ke-76 pada 11 Mei 2022, Syakar yang juga Ketua UMNO Temerloh seterusnya mendoakan agar seluruh ahli parti dan pimpinan pelbagai peringkat kekal istiqamah dengan hasrat serta perjuangan parti keramat ini. Beliau yang juga merupakan adu lancang turut mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun UMNO ke-76. Seorang lelaki yang dikesan melakukan aksi lagak ngeri dengan berpaut pada bahagian belakang lori tangki yang sedang bergerak sejauh kira-kira 3 km sebelum terjatuh di kilometer 160 Jalan Kuala Lumpur Kuantan kemarin dipercayai mempunyai masalah mental. Lelaki berusia 39 tahun itu luka di bahagian atas mata kiri dan kecederaan di tangan kiri serta kaki kanan dalam kejadian pada jam 3.30 petang itu. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Negeri Superintendent Kamaruzaman Yusof berkata, siasatan mendapati mangsa menaiki bahagian belakang trailer di sebuah stesen minyak di Lancang. Pemandu lori tidak menyedari mangsa memanjat trailer. Lori itu kemudiannya keluar dari stesen minyak apabila lelaki itu terjun dari kenderaan yang sedang bergerak di Kampung Dala di Lancang. Pemandu kenderaan lain yang melihat kejadian tersebut telah menenangkan mangsa dan membawanya ke klinik kesihatan Lancang. Keluarga mangsa telah dimaklumkan tentang kejadian tersebut. Beberapa penduduk Kampung Lompat yang membantu dan operasi mencari dan menyelamat pada hari ketiga menemukan mayat seorang lelaki yang dikatakan terjun Jambatan Songsang, Temerloh. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, mayat mangsa dijumpai tersangkut di timbunan sampah berhampiran sangkar ikan terbiar di kampung berkenaan pada 10 Mei lalu. Pada Ahad lalu, mangsa dipercayai terjun dari jabatan kira-kira pukul 11 pagi dan polis menemukan slipper dan motosikal mangsa di tempat kejadian.
Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKJK Kuala Gandah Lancong Temerloh menerima 38,406 pelancong dalam tempoh 4 bulan pada tahun ini. Ketua PKJK Kuala Gandah Lancong, Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, jumlah kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara meningkat 4 kali ganda selepas kerajaan membenarkan sektor pelancongan kembali beroperasi semula. Menurutnya, susulan itu, hampir setiap hari pelancong datang untuk melihat gajah dan kehadirannya bertambah pada hujung minggu dan cuti umum. Cikgu Muhammad Zamzuri berkata, selepas pintu sempadan dibuka, seramai 854 pelancong asing dari beberapa negara telah berkunjung ke PKJK Kuala Gandah tahun ini. Selain itu, katanya, pada cuti perayaan minggu lalu, kehadiran pelancong juga ramai membabitkan pelancong tempatan dan asing yang datang meluangkan masa bersama keluarga. Pelbagai aktiviti untuk menghiburkan pengunjung seperti persembahan gajah, gajah mandi dan memberi makan gajah. Permohonan beasiswa Pahang bagi kategori sekolah menengah tingkatan 1 dan 4 kini dibuka kepada pemohon. Permohonan boleh dibuat melalui sekolah dan juga pejabat adun kawasan masing-masing dan tarikh permohonan dibuka dari 12 Mei hingga 15 Jun 2022. Segala maklumat tambahan boleh merujuk poster yang tertera atau layari sosial media Yayasan Pahang untuk maklumat lebih lanjut. Segala maklumat tambahan boleh merujuk poster yang tertera atau layari sosial media Yayasan Pahang untuk maklumat lebih lanjut. Beasiswa Sekolah Menengah BSM kini telah diberi penjenamaan baru yang dikenali sebagai Beasiswa Pahang. Seri Pahang terus dihimpit aksi kurang konsisten selepas terpaksa akur tewas 4 kali keempat musim ini apabila tunduk 2-1 kepada Sarawak United di Stadium Merah Makmur pada 11 Mei. Ketika Tok Gajah terpaksa mengharungi tempoh 50 minit dengan 10 pemain, semangat juang dipamerkan anak buah Christopher Gamal masih layak mendapat pujian, sebaliknya belum mampu menghalang pesta kemenangan Sarawak United. Terdahulu Seri Pahang nyata pasukan lebih baik di babak pertama, namun skuad Tok Gajah wajar menyalahkan diri sendiri selepas mempersiakan deretan peluang terbaik untuk membuka jaringan. Memasuki minit ke-40, Musli Ahmad yang dimasukkan bagi menggantikan Johan Marshall seakan tidak membantu Seri Pahang, sebaliknya menambah masalah apabila dilayangkan kad merah kerana mengasari Francis Corner. Bagaimanapun memasuki masa kecederaan babak pertama, tuah nyata masih berpihak kepada tuan rumah apabila berjaya membuka jaringan menerusi Maduan Hidalgo yang melakukan rebatan mengelirukan dari luar kotak penalti. Sarawak United memulakan babak kedua dengan lebih yakin dan minit ke-54, usaha yang diatur pantas membuahkan hasil apabila memperoleh jaringan penyawaan menerusi Nur Syami Izzuan Amin. Walaupun memiliki kelebihan seorang pemain, Seri Pahang masih berupaya mengimbangi perlawanan namun minit ke-70. Ucai Akbar cetus sensasi ketika menyempurnakan penalti sekaligus menghadiahkan 3 mata buat Sarawak United. Ucai bagaimana? Ucai! Tempat yang betul di sebelah kiri ketika semasa Akbar menyempurnakan sepakan penalti. Tahukah anda, Mentakap dahulu kala dikenali sebagai nama Pasir Rawa, pada tahun 1901 Mentakap pernah ditimbangkan untuk menjadi pusat pemerintahan. Tetapi kerana keadaan tanah yang kurang rata, Kuantan sebaliknya dipilih. Di Mentakap terdapat jalan raya dan kereta api. Landasan kereta api dari Gemas menuju ke Tumpat di Kelantan melalui Bandar Mentakap. Jalan raya dari Kuala Lumpur ke Kuantan juga melalui Bandar Mentakap. Sungai Semantan juga mengairi kawasan Mentakap sebagai sebuah kawasan pertanian yang menjadikan Mentakap sebuah bandar yang penting di Temerloh kerana faktor-faktor tersebut. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin menjemput seluruh warga Temerloh, negeri Pahang dan keluarga Malaysia untuk kesambutan Hari Raya Aidilfitri Dun Lancong dan Parlimen Temerloh pada 21 Mei 2022 ini. Bertempat di Dewan Dataran Datuk Bahaman Lancong Temerloh akan bermula pada jam 12 tengah hari sehingga jam 2 petang dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warospi Wai Ismail. Mohonlah kita ke beraya ke Temerloh weh. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.